Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanakalla la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas salim alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan, membangkitkan kita dari tidur lena malam tadi setelah kita mati sementara dan menghidupkan semula, untuk diberikan kita satu kesempatan menjalankan satu lagi tanggungjawab besar, iaitu salat fardu subuh yang dilakukan secara yang dituntut, iaitu berjemaah di surau ini. Mudah-mudahan perjalanan kita pergi dan balik mendapat perlindungan dan keampunan Allah Ta'ala, seterusnya diganjari dengan apa yang layak bagi kita atas tahap keikhlasan kita. Pagi ini kita akan bacakan beberapa hadis tentang kelebihan kalimah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, iaitu hadis-hadis berkenaan kelebihan tasbih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani hafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habiyatina ila rahmani subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimah yang ringan di lidah, berat dalam timbangan dan dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ulangi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimah yang ringan di lidah, berat dalam timbangan dan dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Keterangan. Ringan di lidah bermaksud bahawa tidak perlu meluangkan masa yang lama untuk membacanya, kerana kalimat tersebut sangat ringkas. Di samping itu, tidak susah dan tidak memakan masa yang lama untuk menghafalnya. Walaupun demikian, apabila tiba waktu amalan ditimbang, diselebatkan kalimat tersebut diwirid dengan banyak, kalimat tersebut akan memberatkan timbangan amalan. Sekiranya tidak ada apa-apa faedah lain pun, apakah ada sesuatu yang lain boleh mengatasi keadaan dua kalimah paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Imam Bukhari rahmatullah alaihi telah mengakhiri kitab sahihnya dengan kalimah ini. Hadis inilah yang ditulis pada akhir kitabnya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jangan ada sesiapa pun daripada kalangan kamu yang tidak melakukan 1000 kebajikan setiap hari. Bacalah subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ia menyamai 1000 kebajikan. Sedangkan sebegitu banyak dosa, insya-Allah tidak akan dilakukan pada setiap hari. Selain daripada tasbih ini, sebanyak mana amalan baik lain yang dilakukan akan mendapat ganjaran yang berasingan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pada waktu pagi dan petang, maka dosanya akan diampunkan walaupun dosanya lebih banyak daripada buih di lautan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa dengan membaca subhanallah wa bihamdihi wala ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dosa akan gugur seumpama gugurnya daun-daun pada pokok pada musim sejuk. Seterusnya, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami bil ilallah, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah, qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabil kalami ilallah, faqala inna ahabal kalami ilallah subhanallah wa bihamdi.
Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan lain-lain. Mafhumnya, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kamu mahu aku kabarkan kepada kamu perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Jawabku, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah subhanallah wa bihamdih." Dalam hadis lain yang dinyatakan bahawa kalimat tersebut ialah subhana rabbi wa bihamdih. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalimah tasbih untuk malaikatnya dan kalimah itulah yang terbaik. Kalimah tasbih tersebut ialah subhanallah wa bihamdih. Keterangan. Dalam bahagian yang pertama telah ditulis beberapa ayat yang mengandungi keterangan bahawa para malaikat yang hampir dengan arasy Allah serta para malaikat yang lain sentiasa sibuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesibukan mereka, iaitu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, semasa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan Nabi Adam alaihissalam, maka para malaikat telah menyebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Seperti apa yang disebutkan dalam ayat pertama, bahagian pertama bab ketiga. Telah disebutkan dalam satu hadis bahawa langit, yakni kerana keagungan Allah Subhanahu wa taala, berbunyi, yakni berderap dengan beban yang berat. Dan sewajarnya langit berderap kerana kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidak ada sejengkal ruang pun di langit yang tidak ada malaikat yang sibuk bersujud dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah tadi dua potong hadis yang menerangkan kehebatan kalimah tasbih subhanallah wa bihamdihi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripadanya, mengamalkan tasbih ringkas ini yang ringan di lidah tetapi berat di dalam mizan. Mudah-mudahan kita dapat menyebarkannya kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir dalam pada majlis ini. Semoga kita mendapat keampunan dan keridhaan Allah Ta'ala. Kita tutup majlis pagi ini dengan tasbih kifarah dalam surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.